Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita terus merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Dapat sama-sama kita terus berada di atas dunia ini dan dapat sama-sama terus kita menimba seberapa banyak amal ibadah, amal kebaikan yang mana menjadikan itu adalah salah satu saham yang akan kita bawa untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, insya-Allah. Kaifahlukum? Moga-moga didoakan agar sentiasa dalam keadaan sihat wal afiat, insya-Allah. Jadi pada kali ini kita akan bersama-sama dengan pelajar tingkatan 2. Okey, kepada pelajar tingkatan 2, selamat datang, ahlan wa sahlan ke channel Rohisham Abidin, channel Ustaz sendiri, yang mana dalam channel ini kita akan berkongsi tentang pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pendidikan Islam yang mana kita buat secara online, study online pendidikan Islam. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan sama-sama menelusuri pelajaran yang pertama bagi pelajar tingkatan 2. Jadi dari ini mungkin ada yang kali pertama masuk dalam channel Ustaz Rohisham ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan sama-sama mempelajari untuk tajuk pertama pada kali ini, iaitu tajuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pengurnia hidayah. Tajuknya apa? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengurnia hidayah bagi tingkatan 2. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini, pada hari ini, marilah sama-sama kita duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa, duduk dengan keadaan yang paling selesa untuk kita menimba ilmu. Jangan kita duduk dalam keadaan yang tak berapa nak selesa, takut-takut kita tak dapat nak memperolehi ilmu itu dengan mudah. Sebab duduk dengan tenang juga adalah salah satu petua cara untuk kita mendapatkan ilmu dengan mudah, insya-Allah. Kemudian marilah sama-sama kita mula dengan membaca Quran Al-Fatihah dan diteruskan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita akan teruskan dengan doa penerang hati. Sama-sama kita tanda tangan. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sama-sama kita pastikan setiap peralatan yang kita perlukan sepanjang pembelajaran kita pada kali ini siap sedia berada di hadapan para pelajar sekalian. Pen, pensil, buku teks, buku nota, buku latihan dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita persiapkan bagi meneruskan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu kita ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita, dan jom fokus bagi tajuk pertama. Pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengurnia hidayah pelajar tingkatan 2. Bidang Al-Quran, muka surat 2 hingga 4. Dan muka surat pertama, muka surat yang awal-awal lah, sebab ianya merupakan tajuk yang pertama. Jom, apa kata kita mula dengan baca dengan betul dan bertajuk. Baca apa? Baca petikan ayat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-8. Surah Ali Imran merupakan surah yang ke-berapa dalam Quran? Surah yang ke-3. Surah yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, dan surah yang ketiga ialah surah Ali Imran. Boleh sama-sama? Dah ready?
dah bersedia untuk kita membacakan surah Ali Imran ayat yang ke-8. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Boleh bacaan? Okey, satu ayat sahaja daripada surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana, sebutan. Okay, kita tengok sikit pada tajwidnya ataupun cara bacaan yang betul. Okey. Rabbana, Rabba, Rabba, Rabbana. Bacaan dia. Bukan Rabba, Rabba, tak kena. Rabbana la tuzigh. Zai bertemu dengan ghin. Zigh, tuzigh qulubana, qulubana. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana, wa hab lana. Okey, khaf, ta, ba, jim, dal, qalqalah, huruf-huruf qalqalah. Jadi ba ini termasuk dalam qalqalah sughra ataupun kubra. Sughra sebab berada di tengah-tengah ayat, jadi sughra. Wahab, wahab lana min ladunka. Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam, jadi lam ra idgham bila gunnah, bacaan dengan jelas. Okey, milla. Okey, seterusnya min ladunka, min ladunka. Milla, bacaan jelas. Ladunka, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, bacaan dengung 2 harakat. Ladunka, lidah tidak bertemu ataupun tidak menyentuh di langit, dan juga tidak berada di bawah, di bawah mulut. Okey, jadi dengungkan, lidah berada di tengah-tengah. Ladunka rahmah, rahmah. Jadi jim yang ada di atas itu jaiz. Jaiz apa? Jaiz berhenti. Harus berhenti. Nak berhenti boleh, tak berhenti pun tak apa, tapi diharuskan untuk berhenti. Jadi bila kalau berhenti, matikan ta jadi huruf ha, jadi bunyilah rahmah. Rahmah. Jadi tak jadi rahmat, jadi rahmah. Okey, kemudian sambung dengan innaka antal wahhab. Innaka antal, antal, nun mati bertemu dengan ta, ifa kiki, wahhab. Sadaqallahul azim. Boleh bacaan sekali lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Baik, kita akan teruskan dengan potongan ayat dan juga maksud ayat tersebut. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana, maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Ni jadi kita dah mula berdoa ni. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. La tuzigh qulubana, janganlah engkau memesongkan hati kami. Qulubana, hati kami. Qulub, hati. Qulubana, na tu kami. Qulubana, hati kami. Okey, kemudian ba'da iz hadaitana. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk, yakni apa dia? Hidayah kepada kami. Ba'da, selepas, sesudah. Iz hadaitana, hidayah. Hadaitana, hidayah. Tanah kepada kami. Selepas Allah memberikan hidayah kepada kami. Yang kami siapa? Kita. Kita. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Wahab lana, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat min ladunka, daripada limpah rahmat daripada kamu, rahmat.
rahmat ni daripada kamu untuk kita, untuk kami tu kita lah. Nah, kemudian sambung, innaka antal wahhab, yang terakhir iaitu sesungguhnya engkau, yakni Allah Subhanahu Wa Taala jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Wahhab, pemberi kurnia, maha pemberi kurnia. Boleh dapat tu, boleh dapat ingat insya-Allah. Kemudian inti sari ayat apabila kita telah membacakan daripada ayat ke-8 dalam daripada surah Ali Imran itu tadi, maka dapatlah yang pertama, umat Islam perlu berdoa. Kenapa kita kata berdoa? Sebab tadi ni adalah salah satu potongan ayat yang berbentuk doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hati kita dalam hidayah. Sebenarnya kerana apa? Kerana Allah telah memberikan hidayah kepada kita, dan kita perlu untuk menjaga hidayah tersebut sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab itu kita perlu berdoa. Yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Antara doa tersebut ialah ayat 8 surah Ali Imran yang kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang mukmin, orang yang beriman. Maknanya bila kita berdoa, selagi mana kita berdoa, selagi mana kita mohon kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita hidayah dan juga meneguhkan hati-hati kita, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Itu dia. Selagi mana kita minta, selagi mana kita berharap, selagi itu Allah sebenarnya sangat-sangat suka. Allah sangat-sangat inginkan doa-doa daripada hamba-Nya. Allah nak makbulkan, Allah nak berikan sebanyak mana doa yang para hamba-Nya ni mohon kepadanya. Lagi sebab itu kita hendaklah banyakkan berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi kita mintalah kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah suka hamba-Nya meminta, memohon kepadanya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Allah ini nak memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah nak. Tidak boleh kita nak paksa orang itu Allah kena beri hidayah orang ini, Allah tak boleh beri hidayah, tak boleh. Kepada orang yang terpilih itu, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya, tetapi dengan syarat orang itu perlu mencari. Kalau tak cari, mana mungkin akan dapat hidayah tersebut. Orang itu perlu mengharap. Mana mungkin kalau nak dapatkan hidayah tapi dia tak mengharap hidayah tersebut. Jadi ada yang mana seperti mana Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhir hayatnya tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah, tidak beroleh hidayah daripada Allah, walaupun beliau sangat sayangkan Nabi dan beliau seorang yang membela ataupun mendidik Nabi sehingga dewasa. Itu hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah. Ini dengar ini kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Maknanya seseorang itu apabila Allah telah memberikan hidayah, tidak semestinya dia akan tetap berada dalam hidayah tersebut sehinggalah ke nafas yang terakhirnya. Ada orang yang apabila siangnya, yang Nabi sebut, apabila siangnya ataupun di pagi-paginya dia adalah seorang Islam mukmin, tapi bila sampai ke petang dia telah menjadi kafir. Ada orang yang bila pagi-pagi dia menjadi kafir, bila petangnya dia menjadi mukmin. Sebab tu kita kena sentiasa terus berdoa agar Allah tetap mengekalkan keimanan dalam diri kita, insya Allah. Spektrum ilmu sikit. Ayat 8 surah Ali Imran ialah doa ma'thur. Doa ma'thur ni apa? Doa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Doa yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi selalu membaca doa ini. Oleh kerana itu para pelajar sekalian, marilah sama-sama kita menghafal doa ini dan kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Waktu mana nak baca ni? Baca lepas solat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi baca doa tersebut, insya-Allah Allah akan tetap meneruskan ataupun mengekalkan iman dalam diri kita, insya-Allah. Dan yang terakhir, wallahu alam, apa? Ada satu lagi. Satu lagi, ini adalah satu benda yang perlu untuk kita ambil berat para pelajar sekalian. Nabi SAW memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan iman Nabi. Walaupun Nabi seorang yang maksum, yang dijamin tiada diampunkan dosanya terdahulu, semasa dan kemudian, akan tetapi Nabi tetap membacakan doa untuk ditetapkan iman dan juga akidah dalam dirinya, seperti mana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ni Nabi selalu doa. Maksudnya apa? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tu kita doa tu sama tu. Tetapkanlah hatiku atas agamamu. Doa banyak-banyak, insya-Allah Allah akan terus mengurniakan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Selesai untuk pelajaran pertama. Allah Subhanahu wa taala pengurnia hidayah. Okey. Terus dengan latihan yang ada dalam buku teks. Okey, dengan yang pertama, sama-sama kita menghafaz doa ini perkataan demi perkataan. Apabila dah selesai perkataan demi perkataan, cuba menghafaz satu ayat dan insya-Allah sama-sama kita amalkan dalam doa dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Kemudian di sudut maksudnya, ingat maksudnya macam mana di segi amalan-amalan yang boleh kita buat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sekali itu saja. Jazakumullah khair. Terima kasih kerana menonton di episod ataupun pelajaran pertama bagi pelajar tingkatan 2. Baru nak mula kayuh ni, pelajar tingkatan 2 ni mungkin akan mula dengan tajuk pertama. Okey, jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam episod ataupun pelajaran yang seterusnya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Minta maaf, minta ampun anda ada kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita pada kali ini. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala dan kurang itu datang pada kelemahan dari ustaz sini. Insya-Allah jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.